wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara Tuan Imam kita, terima kasih kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, ketua kampung, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita telah melalui beberapa jenis penghijrahan. Daripada hijrah di alam ruh, Alladzi khalaqal mauta wal hayah, dialah yang menjadikan mati dan hidup. Maknanya kita ni berasal daripada mati. Dulu-dulu ni mati dah kita ni. Sebab tu nama dia kita alam ruh. Alam yang kita tak tahu. Di mana pun kita tak tahu, nama dia alam ruh. Kemudian kita melalui fasa yang kedua, iaitu alam rahim. Alam duduk dalam rahim ibu kita. Duduklah di situ 9 bulan lebih kurang. Allah jadikan min nutfatin amsyajin nabtalih waja'alnahu sami'an basira. Daripada nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, duduk dalam rahim, diperam di situ. Dan bila cukup masak dia, berhijrah pula kita ke alam dunia. Dan sekarang kita berada dalam alam yang penting sekali, iaitu alam dunia. Alam roh, alam rahim, bukan boleh buat ibadat pun, duduk saja lah dalam tu. Tapi alam dunia ni yang kita duduk sekarang ini, sedang melalui ini, alam untuk kita berbuat ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Buat ibadah. Bukan duduk dalam dunia ni saja-saja main PUBG. No? Adik no? Allah jadikan bukan suruh main Naruto. Allah bukan suruh kita main bola 24 jam. Allah jadikan di dunia kita ni, duduk di dunia ni bukan duduk fikir masalah Covid tak habis-habis. Kita kadang-kadang naik rusin dah, asal buka radio je, buka berita Covid. Besar sangat ke benda tu? 24 jam, bertahun-tahun Covid tak habis-habis. Apa benda sebenarnya? Kita hidup dalam dunia ni bukan duk fikir masalah artis bercerai beranak, menikah, bercerai beranak. Kita dijadikan oleh Allah dalam dunia ni bukan masalah nak fikir siapa dapat pingat emas, siapa tak dapat pingat emas. Bukan masalah kita. Allah kata, dah aku jadikan kamu ni manusia untuk beribadah kepada aku. Maka hiduplah dalam dunia ni sebelum hijrah kali keempat. Hijrah ke alam yang kekal abadi tu depan tu, alam kubur kita ni. Nak ke, tak mau ke, suka ke, tak suka ke dalam pergi dia. Tak ada pilihan. Lain-lain kita ada pilihan. Kamu nak pilih orang mana? Jadi suami kamu, orang Melayu ke, orang Cina ke, Bangla ke mana? Kita boleh pilih. Usaha-usaha dapatlah insya-Allah. Kamu nak beli kereta apa? Toyota ke, Datsun ke, Alza ke? Kita boleh pilih. Kamu nak baju apa? Kemeja ke, baju Melayu ke, t-shirt? Boleh pilih. Tapi yang ni tak boleh pilih. Kamu nak mati ke hidup? Tak naklah mati, naklah hidup. Selama-lamanya hidup, henti ke lah, tak boleh. Awak kalau mati, awak tak naklah soal-soal duduk diam dah lah, tak boleh. Awak kalau awak mati nanti, kalau boleh, malaikat muka dan nakir tu tak payah soal-soal. Awak bukan menjawab dia.
Tak reti jawabnya. Oh, tak ada pilihan. Masuk dalam kubur, mati, jumpa malaikat itu pasti. Sebut betul-betul malaikat Munkar dan Nakir. Okey. Dulu ada YB, dia resmi ceramah dia. Bila panggil dia buat ucapan, dia kata, saya merasa berbesar hati kerana dipanggil untuk meresmikan ceramah kita pada malam ini. Sesungguhnya ceramah ini merupakan usaha amar ma'ruf munkar nakir. Oh, sudah tuan-tuan. Menung kita bawa munkar nakir, amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar ma'ruf munkar nakir. Benda jarang sebut, belasahnya dia amar ma'ruf munkar nakir. Sudah tersedak malaikat apa oi. Tak ada kena mengenai dengan aku amar ma'ruf tadi. Tuan-tuan yang saya hormati, masalah dia bila, di mana, bagaimana, yang tu tak tahu. Yang pastinya di mana? Bumi. Yang pastinya di mana dimasukkan? Ke tanah. Yang tu pasti. Dalil, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, daripada tanah kamu dikeluarkan. Allah Ta'ala sebut dalam Toha ayat 55, dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dan daripada dia dikeluarkan kamu. Sebab tu tuan-tuan tak akan mati di bulan, jangan takut. Tuan-tuan tak akan mati di bulan. Allah kata dah, kita akan dikebumikan di tanah. Dah, selesai masalah. Sebab ada orang tanya, Ustaz, ada orang tanya, boleh ke kita pergi ke bulan? Itu jawapan dia. Kalau kamu boleh pindah ke bulan, kalau kamu boleh duduk di bulan, maknanya kamu berpeluang mati di bulan. Sedangkan Allah kata, kamu akan dikebumikan di tanah. Maka jawapan dia selesai. Yang tuan-tuan duk susah payah duk bincang masalah manusia ke bulan, manusia ke planet Marikh tu apa kerja tak? Ini semua usaha nak bagi kita tinggalkan Quran. Baca surah Ar-Rahman, la tanquduna illa bisultan. Kamu tak akan boleh sampai ke sana. Allah sebut dalam Quran. Tapi hari ini manusia percaya je kat orang putih lebih daripada Quran. Dema dah jumpa ayah di planet Marikh. Ya ke? Habis tu, kalau ada ayah sana, maknanya kita boleh pindah sana. Aku duduk sini udah tak gelap je aku rasa. Malas aku duduk di kampung ni. Boleh nawar pun tak seronok. Tanya tu alang tak ada. Tak seronok lah aku cadang pindah ke bulan ke planet Marikh. Silalah pindah. Kalau boleh pergi. Nak ke Gerik pun susah, kamu nak ke bulan. Allah Ta'ala jawab satu-satu. Sebab tu pergilah kamu ke mana pun, kubur kamu ke dalam. Tak? Dalil Quran yang saya baca tadi. Maka tak adalah orang akan mati di bulan, tuan-tuan. Sebab pergi pun tidak. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita ke bulan, kalau nak semayang, kiblat ni macam mana? Saya kata, sampai dulu, guna telefon lah. Sampai pun tidak, sibuk nak tanya kiblat mana. Engkau. Kita ni orang Islam. Wa inni minal muslimin. Surah Ahqaf ayat 15. Dan sesungguhnya aku ni termasuk orang Islam. Kalau orang Islam, mana sandaran kamu? Sandaran kita ialah Quran. Masalah kita sekarang ni, sandaran kita ialah tak tahu. Bila hidup di dunia tak ikut Quran, tiba-tiba mati, masuk dalam kubur, malaikat tanya, apa kitab kamu? Ma kitab buka. Apa kitab kamu? Kitab Kitab. Jawab. Malaikat tanya, man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kamu?
Saudara. Jawablah. Soalannya senang. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka? Ma qiblatuka? Man ikhwanuka? Semua senang, jawapan senang. Tapi kenapa lidah keluh? Kenapa tidak boleh jawab? Yang ni yang saya katakan tadi. Di dunia ni Allah jadikan kita untuk buat ibadat. Tapi kita tak buat bekalan. Yang nak jawab kepada kita nanti ialah amalan kita. Puasa kita, semayang kita, Quran kita, sedekah kita. Yang ni yang kita tak buat ni. Allahu Akbar. Saya rasalah tuan-tuan, nampak gaya ni. Kita sekarang ni sudah lebihkan sangat masalah dunia nak dibandingkan dengan urusan kubur, urusan akhirat. Kita rasa kita ni dah lebih-lebih sangat ni bab dunia ni. Tuan-tuan fikir apa yang saya cakap ni. Baik, kita nampak yang kita ni kadang-kadang urusan dunia ni sudah lebih-lebih benar sekarang ni. Urusan akhirat, urusan nak menghadapi kematian, macam tak ada apa-apa. Yang dunia tu yang kita ye-ye sangat sekarang ni. Bukan saya kata salah pula, tak ada salah. Tapi nampak sudah berlebih pada akhirat. Cuba tuan-tuan tengok kita nak periksa SPM. Pukul 3 pagi tak ada tidur baca buku. Siang malam mengadap. Tambah duduk di asrama. Target. Nak dapat SPM yang bagus. Tapi sayang, tak pernah pula pulun nak baca Quran. Tak hafal pun nama surah. Tak hafal pun bacaan Quran. Malah baca Quran pun dengung lari, tajwid lintang bukang. Sedangkan dalam kubur, malaikat tak tanya pun, SPM straight A ke? Bukan saya marah pula, tuan-tuan. Anak saya pun SPM juga hari ni. Besok pergi daftar IPA dan IPTA. Tapi jangan sampai kita lupa. Belajar juga, tapi akhirat kamu. Ada orang yang belajar, tuan-tuan, tapi semayang tak erti. Ambil wuduk tak erti. Mandi junub tak pandai. Sedangkan benda ni kena selesai sebelum akhir balik. Lepas akhir balik kau nak ambil SPM ke, STPA ke, kau belasah je lah. Ini masalah dia, tuan-tuan, yang untuk akhirat orang tak buat. Yang untuk dunia manusia lebihkan. Padahal abang-abang di depan dewan saya ni, berapa ramai yang tak ada SPM, boleh hidup sampai sekarang. Rumah ada, lombong pun ada. Lombong pun ada. Boleh je hidup, nikah 4 juga. Tengok opah kita ni, 3 suami dia. SPM haram ni. Tengok atuk kita, isteri 3. Cerai seorang kahwin 3 dia. Kebun dengan kabur lah. SPM tak ada. Hidup je. Yang kita nak bawa ke akhirat tu yang orang tak ambil berat. Tuan-tuan tengok orang belajar main bola. Training main bola tu pukul 2 petang. Duduk di pusat latihan bola sampai 7 maghrib. Lawan latih berlari, jogging 100 meter, melompat. Belajar ambil sepakan penalti, ambil tandukan, ambil tenangan sudut, masuk gym berenang. Tapi sayang, semayang tomak ninah pun tak ada. Sedangkan kalau tak ada tomak ninah, tak sah semayang. Kalaulah macam mana kita training bola bersungguh-sungguh, kita training semayang bersungguh-sungguh, mesti cantik. Banyak tuan-tuan yang semayang tomak ninah tak ada. Bila dia rukuk, Allahu Akbar, dia henjuk badan dia. Subhanallah, subhanallah. Dia duk henjuk badan dia. Dia tak tomak ninah.
Bila dia sami Allahu liman hamidah, tak sempat dia tegak badan dia, terus dia sujud Allahu Akbar. Dia kena tegak dulu badan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, baru turun. Ini tidak. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Yang nak dipakai dalam kubur semayang, bukan training bola. Ada orang yang training angkat berat besi beratus kilo. Besi dia angkat berat beratus kilo dia boleh angkat. Tapi nak buang selimut, nak angkat selimut, nak semayang subuh lagi berat daripada besi. Tak datang semayang subuh ni. Tak bangun semayang subuh. Tiba-tiba jaga-jaga duduk dalam kubur dah. Macam ada yang training badan dia, nak bagi sadar, nak bagi ada six pack di perut dia, silakan, tapi semayang. Kalau kamu boleh angkat besi beratus kilo punya berat, takkan nak buang selimut tak sampai 2 kilo, 3 kilo kamu tak boleh buang. Sebab kita akan pergi ke tempat itu, mati. Yang kamu training ni belum tentu kamu dapat pingat emas. Yang kamu lawan ni belum tentu kamu dapat Piala Malaysia. Yang kamu lawan ni belum tentu lagi kamu dapat SPM straight A. Tapi kamu pasti mati. Sebab itu dalam doa kita minta 2 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun baik. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka. Yang akhirat 2, yang dunia 1. Sebab ada orang kata kita ni dunia nak 50, akhirat nak 50, seimbang lah. Tidak. Akhirat lebih pada dunia macam oi. Duk dalam dunia ni orang kafir pun dapat rezeki pun masalah. Ni tengok orang kafir kaya daripada kita lagi. Orang tak semayang dapat makan. Apa beza? Duk lautan dapat makan. Duk lautan, orang tengok orang duk lautan dapat makan. Datang ular makan ular. Ada babi makan. Apa masalah? Dalam dunia ni Allah Ta'ala jamin semua orang dapat rezeki. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum tu. Ayat tu tuan-tuan boleh buka pula dalam surah Al-A'raf tu. Wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Kami jadikan di dunia ni hidup untuk kamu. Selagi mana tuan-tuan bernyawa, selagi itulah ada rezeki. Jangan bimbang. Jangan bimbang tentang dunia. Kamu ni nak kerja apa? Ada rezeki untuk dia. Walaupun dia menung tangga je. Kita kadang-kadang anak menung tangga, bisin, apa kono jang kau mono aja, ada rezeki untuk dia tuan. Duk saja pada rezeki. Allah jamin. Cuma disuruh kita bekerja. Tetapi yang nak dapat rezeki dalam kubur belum tentu dijamin. Nak dapat nikmat dalam kubur belum tentu dapat. Sebab nak dapat nikmat dalam kubur tu kena bawa persiapan. Nama dia watazawwadu, berbuat persiapan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik persiapan ialah takwa. Yang tu baru senang dalam kubur. Dalam dunia ni siapa pun boleh senang. Kalau dia ada usaha, kalau Allah nak bagi rezeki dekat dia, dia senang tuan. Saya tak ada rezeki ustaz, tak apa, pergi masuk pusat serenti. Orang masak untuk kita. Saya ni tak ada kerja ustaz, masuk penjara. Dekat penjara tu Gajah ada, penjara Kampar apa nama Tapah pada. Duduk dalam tu menung, dapat makan. Apa masalah? Duduk dalam penjara dapat makan. Akak-akak kalau rasa tak ada makan, masuk penjara. Tak ada kita suruh macam itu. Nak cerita bahawa dalam dunia ni makanan ada. Akak-akak kalau rasa susah-susah, ada Facebook tak? Ada.
Bawa suami tolak kereta sorong tepi jalan, suruh anak buat Facebook live. Lusa datang Abid Liu. Dia bagi kereta sebiji, rumah sebiji. Punya baik Ustaz Abid Liu, ya Allah. Akak-akak tak ada rumah, buat je pondok tepi paya depan Lombong. Suruh orang ambil video. Inilah rumah Encik Osman dan isterinya Kak Bedah. Anak pula 5. Rumah demo betul-betul tepi Lombong. Datang Ustaz Abid Liu, dia cari rumah orang sewa depan. Tapi kalau duduk dalam kubur, tolong, siapa dengar? Gelap. Ada agak FB datang tak? Nak balik. Agak-agak siapa layan? Abid Liu. Dia pun tak dengar. Yang itu takwa yang menolong kamu. Sebab tu kalau dalam dunia ni kita susah, tak payah susah hati. Tapi yang kita takut ialah susah dalam kubur. Yang ramai ngantar anak, orang kampung, tok ketua ngantar, tok imam ngantar. Payung dia bawa balik. Payung pun dibawa balik tau. Jak pun dibawa balik. Masa pergi tu bawa payung usung keranda. Bawa jang. Masa baca telekin semua payungkan tu imam. Lepas telekin semua baca, ambil air siram. Seorang balik. Payung dipacakkan. Payung murah, payung khotas. Cak. Lah yang balik anak, isteri nangis. Cucu duk main kubur, tanah kubur. Tok kata udahlah, baliklah. Balik. Dah petang. Berdiri kat pintu kubur tu, tengok lagi. Lah tinggal seorang. Malam tu mak tanya anak dia, Aiman, mana jak yang siram kubur ayah tadi? Ya Allah, mak tertinggal di kubur. Ya Allah, mak beli kat Langkawi tu. Astaghfirullahalazim. Malam tu lepas maghrib pergi cari tu tak jumpa. Dia ambil balik tuan-tuan oi. Payung tu pun orang balik hujan nampak payung ada. Dia ambil bawa balik. Hujan mana payung tak ada, rupanya di kubur ada payung khotas tu. Dia ambil bawa balik ke rumah. Maksud baik ada payung tadi. Malam tu mimpi. Mayat minta balik, bawa balik payung aku. Dong hantar balik pukul 3 pagi hantar ni. Allah, apa yang teman kita dalam kubur? Dalam dunia ni tuan-tuan, kita ramai kawan. Tapi dalam kubur seorang je. Dalam dunia ni kita cerah, dalam kubur gelap. Yang ni yang orang selalu lupa. Yang dia ingat ialah dunia. Saya taklah kata berlakon, tapi berlakon jugalah. Filem saya berlakon, komedi saya berlakon, telefilm saya berlakon. Dulu saya berlakon 18 puasa, nangkap orang tak puasa. Ya ye. Tuan-tuan nampak dalam filem tu, saya berlakon tangkap orang tak puasa. Duduk dalam van mayat. Nampak senang. Tapi nak buat je kena ulang 3 kali, 4 kali. Naik van, action. Pengarah di tempat lain. Kita pun cakap, pumpam, cakap. Habis patah balik, tengok. Tak cantik lah, buat lain. Buat lagi sekali, pompang. Ulang dialog yang sama 4 kali, 5 kali ulang. Yang baru ni saya berlakon filem, saya jadi hero pula. Hak tu jadi tukar tangkap orang tak puasa. Hak kali ni hero pula. Harap-harap dapatlah 100 juta. Mak Silau ni. Saya Mak Silau. Lagi teruk tuan-tuan, oi. Lagi teruk. Berlakon pukul 4 pagi, nunggunya 9 malam.
Okey, rehat dulu. Rehatlah. Nak habiskan orang lain. Okey. Datuk. 4 pagi, 5 pagi, pukul 7 baru selesai. Begini kan. Bukan sehari, berminggu-minggu. Seksanya, ya Allah. Nak siap satu filem. Tuan-tuan sedar tak sedar? Kadang-kadang kita nak buat yang terbaik untuk dunia. Tapi apa sangat yang kita dapat bila orang kata terbaik? Kita bersungguh-sungguh nak buat agar-agar yang cantik supaya orang puji waktu kenduri kahwin, cantiknya agar-agar kamu lihat, oi. Lepas dia puji, lebur, tinggal pinggan je. Kita nak sangat cantik, pelamin 3 hari bersiap. Habis bersanding pukul 4, pukul 5, budak catering, budak pelamin menyangkut. Habis. Yang kita nak buat yang terbaik tu. Rumah kita cantik, buat istana. Lepas kita mati, tak ada siapa tinggal lah. Yang betul-betul yang nak dibawa untuk kita di sana apa dia? Amal ibadah. Sebab itu ialah kita kena perhiasi ibadah ni sungguh-sungguh. Tapi saya yang ibadah ni Allah. Kalau puasa tak ada kualiti. Makan dan minum je dia puasa, tapi mata tengok yang haram, mulut cakap yang haram, telinga mendengar yang haram. Langsung tak ada tanda-tanda dia puasa yang baik. Macam mana puasa nak tolong dia dalam kubur? Yang boleh tolong kita ialah sedekah. Nabi kata as-sadaqatu burhanun. Dia akan pembela kamu, dia akan jadi saksi pada kamu. Sedekah pula jarang. Semalam ada juga masuk duit masa sembahyang Jumaat. Ada saya masuk duit ustaz. Alhamdulillah bagus. Tapi duit tu sebenarnya dah koyak. Saya suruh anak saya gam balik. Kalau jual di kedai pun tak laku kan. Itu yang bagi kat masjid tu kan. Kesian kat dia kan. Dapatlah RM1. Dengan itu abang boleh tolong ke dalam kubur abang sedekah macam tu abang? Baca Quran. Al-Quran itu sahabat kita dalam kubur, kata Rasulullah. Yang menemani kita dalam kubur ialah Quran. Lah baca bila Kak Yung? Masa nak nikah khatam Quran. Lepas tu tak ada dah. Kak Nak bila lah baca Quran? Masa suami meninggal tu adalah baca. Bila tu Kak Nak? Tahun dia meninggal tahun 90. Betul? Tak ada baca dah sampai sekarang. Kenapa tak baca? Tak ada siapa meninggal. Eloklah Kak Nak. Aduh, macam mana nak jadi peneman dalam kubur? Tuan-tuan tahu dah ada besok dalam kubur ada satu orang laki-laki tinggi, segak, cantik duk menemani ruh di dalam kubur. Bila malaikat datang, muka nakir datang dengan baju biru dia, dengan hitam legam di baju dia. Dia duduk bercahaya di kepala orang mayat tu. Kata dia, kamu nak soal ke, kamu nak tanya dia ke apa? Tanyalah, aku takkan tinggalkan dia. Malaikat tanya, siapa kamu? Akulah peneman dia, yang membacakan dia Quran. Dulu dia baca Quran, sekarang aku teman dia dalam kubur. Yang ni nak teman kita ni. Agak-agak Al-Quran boleh tak teman kita dalam kubur ni tuan-tuan? Jom kita baca Quran. Sebelum tidur Al-Mulk. Besok lepas subuh Waqi'ah. Malam besok lepas maghrib Yasin. Tak pernah tinggal 3 surah ni. Seminggu khatam Al-Quran. Di sekolah saya ada satu opah, umur dia 79. Setiap 3 hari 30 juzuk. Dia baca Quran sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk, 3 hari khatam. Habis. Di sekolah saya ada opah cik nama dia. Dia tulis Quran. Umur dia 80 lebih. Dia tulis Quran. Dan dia baca balik Quran yang dia tulis. Baca Quran. Sebab aku nak mati. Siapa nak teman aku? Suami balik.
Anak balik, jiran balik, isteri balik, kawan balik. Yang tinggal ialah amalan. Payung kertas pun balik, jak air pun balik, tuan-tuan. Duduklah kita seorang-seorang dalam kubur. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab tentang kematian, ada ulama mengatakan bahawa ketika roh tu mati, ketika manusia tu mati, roh tu tak tahu yang dia dah mati. Dan dia menyangka bahawa dia tidur. Aku ni mimpi ni. Tapi dalam mimpi tu dia duduk tengok orang kapan dia, dia duduk tengok orang duduk mandi dia, dia duduk tengok orang duduk menangis. Dia nampak. Buka kitab tu tuan-tuan. Bila duduk dalam kubur, dia masih lagi dia ingat dia mimpi. Tapi pasal apa aku tak bangun-bangun? Pasal apa aku duduk sini? Baru dia perasan tuan-tuan dia dah meninggal. Masya Allah. Ui, benda ni akan kita jumpa tuan-tuan. Benda ni kita akan jumpa. Wajib jumpa. Hang elak macam mana pun, hang makan ubat macam mana pun, hang operate macam mana pun, kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti mati. Maka jangan duk kerja benda yang tak pasti dan meninggalkan benda yang pasti. Benda yang tak pasti itu ialah dunia. Benda yang pasti adalah mati. Kenapa duk kerja benda yang tak pasti tapi lupa pada benda yang pasti? Nama dia apa? Mati. Bagaimana supaya kita senang dalam kubur, bercahaya dalam kubur? Yang pertama kata Nabi, solat. As-salatu imaduddin, sembahyang. Saya bila masuk dalam masjid tuan-tuan, saya suka saya. Yang pertama sebab sejuk. Sejuk tuan. Aircon buka, kipas buka. Sejuk. Kalau sejuk macam ni pun tak datang lagi, apa nak jadi ni? Dulu masa tak ada aircon, tak nak datang. Kenapa mat? Hangat pijau. Bila dah pasang aircon, kenapa tak datang mat? Tak tahan, sejuk. Panas salah, sejuk pun salah. Kamu ingat dalam kubur ada aircon? Jom kita membina aircon dalam kubur dengan jalan apa? Sembahyang. Jom kita membina sejuk dalam kubur dengan jalan apa? Ambil wuduk. Ambil air sembahyang, sembahyang. Kalau kita kerja, bangun awal 5:30 bangun, mandi semua, main masjid, sembahyang subuh berjamaah. Allah jaga anak, Allah jaga kita, Allah jaga isteri kita, Allah jaga kampung kita, Allah jaga negeri kita. Sebab Nabi sebut, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, orang tu Allah jaga. Kerajaan kena buat kempen, jom sembahyang subuh berjamaah. Sepatutnya. Barulah Allah jaga negara daripada wabak. Barulah Allah jaga negara daripada harga telur mahal. Ini semua benda mahal ni, apa cerita ni? Barulah Allah jaga kita daripada ekonomi meleset. Nabi sebut dalam hadis sahih, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga dia. Jaga apa? Semua benda jaga. Bayangkan kita sembahyang subuh ramai macam sembahyang Jumaat. Satu kampung turun, Allah jaga kampung tu. Bayangkan kalau satu negara sembahyang subuh berjemaah. Apa lagi tuan-tuan? Musuh pun takut. Puak-puak ni kalau subuh ramai, katil pun mereka tinggal, tilam pun mereka tinggal, selimut pun mereka tinggal, isteri pun mereka tinggal pasal main sembahyang. Apa sangat dengan benda-benda lain? Buat kempen. Kita buat kempen macam-macam. Kempen besar-besaran. Dulu tuan-tuan ingat tak?
Kempen sungguh, siang malam pakailah face mask, semua kena pakai. Tak cukup satu, dua, boh tiga pula. Hak tiga pun tak cukup, boh pula, cermin pula sini. Loh, kempen bagus. Tapi kenapa tak ajak orang main sembahyang macam tu? Bersungguh-sungguh kempen. Sedih tuan-tuan. Pesan pula jangan main, balik. Jangan sembahyang, balik. Lah, hak sembahyang tu Allah kata, wasta'inu bisabri wassalah. Sembahyang ni adalah satu jalan untuk minta tolong daripada Allah. Subuh bermunajat, 5:30 munajat dah. Ya Allah, jagalah negara kami, jagalah rakyat kami, ya Allah, minta dah. Apatah lagi nak minta yang dalam kubur. Sekarang orang pakat takut main sembahyang. Kalau sembahyang pun jauh-jauh. Kalau lapang di depan, tak penuh pun depan tu. Satu saf belakang. Yang depan tu terkentut, batal, lari keluar. Yang duduk belakang tak bergerak pun. Yang duduk belah kiri pun tak rapat pun. Kosong saf tu. Bila habis sembahyang, kenapa tak penuhkan saf yang kosong? Atau kalau saf kosong, sejadah saya macam mana? Saya bawa sejadah. Astaghfirullahalazim. Dia sayang ke sejadah dia, tuan-tuan. Dia diam. Sebab dah dia ajar macam itu. Ada pula yang bila nak penuhkan saf kosong, dia heret dengan sejadah-sejadah sekali. Heret sekali. Sejadah pula lihat duduk atas kapet, tak bergerak, tuan-tuan. Kenapa jadi macam itu, tuan-tuan? Nombor satu yang menjadikan kita ni cerah, terang dalam kubur, solat. Sebab tu disebutkan kepada kita sejauh mata memandang. Dilapangkan 70 hasta. Ditunjukkan nikmat-nikmat dalam kubur, pagi dan petang, tempat kediamannya dalam syurga. Masya Allah. Ada pula orang kata, Ustaz, ulang balik Ustaz. Diluahkan 70 hasta. Okey. Kemudian sejauh mata memandang pula nikmatnya. Tak ada, saya baru balik kubur. Kubur di kampung kami, Ustaz. Saya tengok kubur arwah datuk saya. Ni kubur arwah datuk saya sini. Sebelahnya arwah opah saya. Jaraknya tak sampai pun 70 hasta. Macam mana Ustaz kata duduk dalam kubur luasnya 70 hasta, sedangkan kubur demo sebelahnya belah je, tak sampai sekaki pun Ustaz. Itu yang saya menung balik rumah, saya menung, biar benar 70 hasta. Aku tengok sempit je pun, macam mana? Dia tanya macam tu tau. Saya jawab, kalau gitu abang matilah dulu. Abang mati dulu, kemudian telefonlah saya khabar macam mana keadaan dalam kubur. Yang bagi tahu kita Nabi Muhammad. Abang tak percaya cakap Nabi Muhammad? Punya teruknya iman kita sekarang ni, tuan-tuan. Cakap Nabi pun orang tak percaya. Subhanallah. Dia nak guna otak untuk membincangkan soal benda gaib, benda mukjizat, benda karamah. Otak kita tak capai. Nabi Muhammad naik ke langit, dia kata, roket apa? Baju oksigen apa? Biar benar. Yang kamu bercakap ni, brother, mukjizat Nabi. Kamu tu orang labu kubung je. Bukannya ada mukjizat pun. Yang Nabi Muhammad ni Nabi. Kalau dia sama dengan kamu, apa makna dia? Adalah keistimewaan yang Allah bagi pada Rasulullah. Serupalah dengan kubur. Yang cakap tu Nabi. Jangan kamu bayangkan di alam rahim sama dengan alam roh. Alam rahim sama dengan alam bumi. Tak sama. Alam bumi tak sama dengan alam barzakh. Kalau kita menyamakan alam, habis. Contoh apa? Isteri tuan-tuan mengandung 9 bulan. Berat baby 2.8 kilo. Muat ke? Muat.
Muat tak baby tadi duduk dalam rahim ibu 2.8 kilo? Muat. Sebab apa muat? Sebab dia di alam rahim. Bila dia bersalin, 5 minit dia bersalin, doktor panggil dia, nurse panggil dia, "Encik, anak sudah bersalin, sudah boleh azan." Kita pun azan, Allahu Akbar, Allah. Nurse tanya, "Sudah tukar sekarang?" Itu hari raya lah, sekarang sudah tukar. Oh, silap. Dia tengok baby tu, aku rasa aku malas lagi lah ada anak. Aku muda lagi, baru 24, ada anak pula. Payah. Nurse, ya encik, you kasih mak ini baby masuk balik dalam perut isteri saya. Apa saya encik? Saya tak maulah baby. Saya masih muda mah, simpan dalam perut dulu. Mana boleh masuk encik, dia sudah keluar. Baru keluar 5 minit, you cakap tak boleh masuk ah? Encik gila ke apa? Kenapa sekarang dia tak boleh masuk dalam perut ibu dia? Sebab dia dah bertukar alam. Dia dah duduk di alam dunia. Tadi boleh? Tadi dia alam rahim. Begitulah dalam kubur. Kenapa tuan-tuan sekarang ni boleh duduk sempit macam ni? Sebab alam dunia. Nanti duduk di alam kubur bukan macam ni lagi dah. Roh berada di tempat dia. Ada yang tempat nikmat, ada yang tempat yang cerah, seluah mata memandang pun ada. Sebab apa? Dia berada di alam roh. Yang kamu nampak di kubur tu dunia lagi. Dia duduk di dunia, nampak. Sebab tu dia duduk di kubur. Tapi barzakh itu di mana? Yang tu yang kata roh tadi. Sebab tu kita sebut alam barzakh. Jarang orang sebut alam kubur. Alam kubur tu dia. Taman tanah perkuburan Islam orang sebut. Dia tak sebut tanah barzakh orang Islam. Ada tuan-tuan sebut? Kemana awak? Barzakh. Jarang. Mana awak? Kubur. Nampak tak? Tetapi bila dah masuk alam kubur, dah dia mati, nama dia barzakh. Itu beza dia. Maka alam barzakh ni tuan-tuan tak sama dengan alam dunia. Kalau alam dunia kita kena ibadat, alam barzakh duk rehat. Kamu bukan lagi alam untuk beribadat. Duk. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, nikmat dalam kubur tu bila dipanggil kiamat dia marah. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadha. Mayat-mayat roh-roh tadi, celaka benar. Siapa yang buat bising ni? Siapa yang ngejutkan kita tidur ni? Marah dia mah. Malaikat kata hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah kiamat. Apa yang dicakap oleh Allah, inilah benar. Kiamat dah sampai. Dah kiamat. Maknanya mereka rehat dalam kubur. Yang ni yang kita nak ni. Abang-abang tiap-tiap hari datang masjid. Bila nak rehat abang? Duduklah di rumah. Sehari sekali cuti duduk di rumah. Saya akan rehat hanya dalam kubur. Nampak jawapan dia. Buat apa tu makcik? Buat cari duit pencen. Lah, makcik kan pencen cikgu. Itu pencen dunia. Saya nak pencen akhirat. Baca Quran ni dapat pahala berpanjangan. Pahala pencen dalam kubur. Nampak? Apa yang abang buat? Saya baru balik dari masjid. Apa buat? Saya sedekah. Masjid tu dengar kabarnya nak tambahkan lagi bagi besar. Itu saya bagi jumpa bendahari tadi untuk buat wakaf. Pahalanya berpanjangan. Itu namanya pencen kubur. Kita sekarang hanya fikirkan pencen dunia. Tapi pencen kubur tak nak fikir. Jom tuan-tuan. Benda tu ada peluang untuk kita buat. Jangan takut. Kadang-kadang kita ni orang bersin pun takut. Sekarang takut dengan orang bersin. Datang sembahyang bersin. Hashim! Alam jadal. Duduk sebelah aku dah pula. Aduh, influenza lah aku. Macamlah dulu tak pernah bersin. Duduk dalam sembahyang pun tak khusyuk dah. Influenza lah Allah.
Mai belah kiri budak batuk. Allah, Covid pula lah. Apa yang jadi apa ni tuan-tuan ni? Macam dulu-dulu tak ada batuk. Sampai kita tak buat ibadat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, surah Al-Alaq ayat last sekali, wasjud waqtarib. Akan datang macam-macam halangan untuk kamu sembahyang. Allah pesan tu, la tuti'u, jangan kamu taat pada dia. Wasjud waqtarib, mai sembahyang, mai dekatkan diri pada Allah. Buka dalam Quran tu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, buka dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Sayang tuan-tuan, kita baca Quran tapi Quran tu kita kata tak faedah. Padahal kita jumpa masalah dunia, jawapan dia ada dalam Quran. Yang pertama saya sebut tadi yang boleh tolong kita dalam kubur ialah sembahyang. Dan saya sebut tadi kelebihan sembahyang subuh berjamaah. Jom tuan-tuan kita sembahyang. Minta akak-akak kalau suami tak sembahyang di masjid, suruh dia sembahyang. Kadang-kadang suami nak pergi masjid, akak pula larang. Mana? Masjid. Malam ni pasal malam abang. Oi. Ni lah beli bawang lah apa. Masa ini nak sembahyangnya apa pun. Buka kepiah suami tu. Pakai helmet pasal malam. Ya Allah, macamlah bawang tak ada waktu lain. Macamlah kedai lain tak jual telur. Nak ke pasal malam juga. Sembahyang. Patutnya bawa isteri. Leha, siap. Pukul 7 kita ke masjid sembahyang jemaah maghrib. Seronoknya akak-akak kalau dapat suami macam itu. Ngajak sembahyang, ya Allah. Seronok kita dapat menantu macam itu sembahyang. Kita pergi rumah anak di Kuala Lumpur, menantu bawa suami kita pergi masjid naik motor. Kita tengok di pintu pagar dengan anak kita. Sebab itu mak seronok datang rumah kamu. Di kampung bapak kamu kan sembahyang. Datang rumah kamu ni, ya Allah, dengan laki-laki kamu pergi sembahyang elok benar lah. Di rumah tak sembahyang intan, oi. Serupalah mak suami saya pun. Mak ayah tak datang, haram dia sembahyang mak. Bila mak datang, bapak datang, baru dia sembahyang. Eloklah dua-dua berlakon tuan-tuan. Nampak benar, nipu. Allah, kita rasa seronok sangat abang-abang. Apakah keinginan isteri abang? Bagi barang mah, alhamdulillah. Bawa pergi cuti Langkawi pun bersyukur. Tapi keinginan besar dia ialah dia nak kalau boleh abang jadilah imam, dia mau sembahyang. Sejak awal menikah sampai sekarang tak ada jadi imam. Mula-mula nikah je batal sembahyang. Lepas tu tak ada dah. Jom bang jadi imam. Salahnya ustaz, saya tak ada ngapal surah. Surah apa abang hafal? Inna a'tayna qul wallah. Jalan. Tiap-tiap waktu itu je tak. Jalanlah abang weh. Saya surah tu hafal, masalahnya doa tak hafal. Apa masalah doa abang? Bila abang habis salam, suruh isteri baca doa. Sama juga. Abang buat batuk je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baca. Nampak? Buat tangan sikit. Baca. Dia baca. Isteri pun cerdik. Abang lah baca abang tu dia. Udah. Duk batuk kat 15 minit tak baca doa tuan ni. Pasalah doa pun awak tak nak jadi imam. Doa makan pun sah bang. Baca doa makan je, Allahumma barik lana pun sah. Janji sembahyang. Ni tuan-tuan, kita bawa anak-anak kita main sembahyang. Inilah teman kita. Nabi-nabi tanya ke anak dia orang, ma ta'budu min ba'di. Lepas aku mati, apa yang kamu nak sembah? Anak-anak Nabi jawab Allah. Allah jawab dia. Tuan-tuan, kalau kita mati besok, anak-anak kita sembahyang apa tuan-tuan? Masing-masing ada Facebook. Dia buat live dalam Facebook, dia kutuk Nabi Muhammad. Anak kita zaman sekarang ni, dia kutuk Nabi, dia kutuk Allah, dia kutuk Islam, dia kutuk Quran. Beraninya anak-anak zaman sekarang. Kita ingat duduk dalam bilik, dia buat apa? Rupanya main TikTok, tonggek punggung tu. Anak zaman sekarang takut kita.
Dikutuknya Islam terang-terang zaman sekarang. Jom kita bekalkan keluarga kita dengan solat. Seronok saya tengok ni Tok Imam bawa anak-anak datang. Bayar ni mengganti kita besok ni. Abang-abang bila anak-anak muda datang masjid, jangan halau. Hai, bising ni. Jangan macam tu. Roma datang nak main kat semayang. Garang menuntut siap. Padahal dia baru bulan lepas datang. Lepas pencin baru datang. Bukan masjid inilah, ni di Afrika. Cuba bimbing demo tuan-tuan. Semayang Jumaat bising. Budak orang tua pun bising. Jadi abang-abang yang mana kaya-kaya sini, ambillah RM100. Ambil RM1, RM100, duit RM1. Datang masjid. Nak duit tak? Duit elok. Bagi semua. Siapa yang cakap, pakcik tak bagi duit. Nak duit? Nak je. Duduk dia diam. Lantik pula anak Tok Imam, ketua kelas. Kamu tengok, siapa yang bising bagi tahu pakcik. Diam semua. Dengar orang depan pun diam. Aku RM1 juga ni, kata dia. Kalau tuan-tuan buat macam tu, diam budak-budak. Bukannya susah. Modal je RM50 je. Budak-budak kamu kita bukannya ramai. Kita boleh beli rokok berpuluh-puluh ringgit seminggu. Bayar duit televisen beratus-ratus ringgit sebulan. Takkan nak sedekah RM50 seminggu pun susah. Hari ni Haji Din sedekah RM50. Minggu depan Haji Dolah. Minggu lagi sekali Haji Nak. Minggu lagi sekali Tok Bilal sedekah RM50. Gilior bayar. Lama-lama diam budak-budak tu. Yang ni yang saya buat di Pulau Pinang. Bila saya pergi ceramah sana, budak-budak ramai. Macam mana nak pergi diam dia ni? Bagi duit. Nak duit tak? Duit. Bagi botol. Buat dosa. Diam semua. Dengar sampai habis kuliah. Diam. Lagi 5 minit nak habis, PA saya akan bagi duit. Mula-mula dulu 30 orang aja. Sekarang dekat 100 dah. Lebuh duit aku kan. Lantaklah sentuhan duit. Sekarang lebuh pula duit aku. Nyesel pula. Jangan takut. Allah bagi rezeki. Kod lain. Yang pentingnya anak-anak ni datang. Salahnya ustaz, anak je datang, bapaknya haram. Yelah, kenalah cerdik. Kalau anak dah datang, macam mana nak ajak bapak? Bagi anak ni azan. Lantik dia sebagai Bilal muda. Bilal muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak dia berdengar sambil dia mendam. Suara anak aku itu. Balik rumah, isteri tegur. Abang, oi, anak kita dah jadi Bilal. Abang tu asyik mendam je. Bawa lah ke masjid, abang, oi. Malu orang kampung. Anak Bilal, bapak Bilal dam. Pergi haji tiap-tiap hari. Mayang idak juga. Malam tu maghrib, bapak dia datang. Siap bawa papan dam lagi. Dia main kat depan tu pula macam ni. Bukannya susah nak tarik anak-anak. Bagi demo khoja. Selesai masalah, tuan-tuan. Yang penting, ni rumah dia orang. Tambah tuan-tuan tu ada kolah ayuh pula. Nak bagi demo datang, tuan-tuan, bagi demo mandi dalam kolah tu. Siapa nak mandi kolah? Saya. Okey, mandi. Lepas ni kamu cuci lega. Oh, bersih berkilat, tuan-tuan. Tapi sayang, kadang-kadang air kolah tak ada. Kenapa? Penyakit. Loh, penyakit pula, tuan-tuan. Habis, apa jalan pun kita tak tahu. Setengah ni mikrofon ni jangan siapa pegang. Bagi dekat budak-budak, marah dia ni. Budak-budak pula bila pegang pula, Halo, hujan, Mari tu siap, hoi, lari hilang. Yang penting dia orang semayang. Lepas tu kita didik pelan-pelan macam mana supaya mereka kekal dengan sembahyang. Nanti bila mereka pergi Kuala Lumpur, kerja di Penang, kerja di Sabah, kerja di Sarawak, bila mereka balik ke kampung, mereka akan singgah masjid kita. Masjid itulah aku sembahyang. Masjid itulah aku bersihkan kolah air. Masjid itulah aku azan. Masjid itulah aku kena kerja dengan Tok Siap. Mereka cinta pada masjid ni. Tapi kalau tuan-tuan penampar budak tu, macam keluar dalam CCTV, tunggil langgang budak tu. Lagi 5 tahun dia besar. Lagi 5 tahun abang-abang bongkok.
Dia masuk, dia cari balik mana yang tampar aku hari tu. Dia jadi dah musuh dengan kita. Yang kedua yang boleh menemani kita dalam kubur apa dia? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Qiraatil Quran. Jom. Macam mana Ustaz? Tuan-tuan, kalau kita baca Quran seorang-seorang memang setan kacau. Jom kita baca Quran berjamaah. Macam mana Ustaz? Imam, tuan-tuan, imam muda. Imam muda. Macam tadi masjid saya ceramah pagi tadi di Serapuh, di Parit. Pengurusi muda, setiausaha muda, imam muda lah, muda-muda belakang. Masjid tua, tapi pengurusan muda, cantik tuan-tuan. Bagus. Orang muda. Alhamdulillah, tuan-tuan jawatan kuasa ada, ketua kampung kemah semua. Jom kita pakat. Lepas sembahyang subuh, masing-masing ambil Quran. Imam baca satu ayat, makmum ikut. Wabashiril ladina amanu. Berhenti Ustaz, makmum ikut. Wabashiril ladina amanu. Satu hari lepas subuh sehelai. 10 hari 1 juzuk. 30 hari 30 juzuk. Lepas tu buat kenduri, pulut kuning, selesai masalah. Hanya sehari sehelai. 10 hari 1 juzuk. 30 hari khatam Quran. Sebulan, setahun 12 kali khatam. Caranya apa? Selepas sembahyang subuh, sehelai baca Quran, ikut tu imam baca. Yang ni saya buat di kampung saya di Ipoh tuan-tuan. 5 saf subuh. 5 saf masjid. Surau. Naik meningkat. Hak perempuan mau datang tak kira lah tu belah lain lah. Jadi ramai. Sebab apa? Sebab kami nak khatam Quran. Setiap pagi saya buat dulu di Masjid Gurak, Jalan Kuala Kangsar. Setiap pagi. Kemudian malam, kita photostat surah Al-Mulk, baru 2 muka surat. Photostat, boleh minit, habis sembahyang isyak, jangan bangun. Baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. 2 muka surat baru 5 minit. Sadaqallahul azim. Simpan balik laminating tadi, tak di sini. Malam besok baca lagi. Tuan-tuan, sebelum tidur kita baca Al-Mulk. Alhamdulillah. Bilakah tuan-tuan akan nampak faedah baca Quran ni? Bila mati. Baru nampak. Saya ada kawan, nama dia Mukhtar. Masa saya belajar di sekolah Arab dulu, saya sewa rumah. Petang-petang duduk depan main takraw. Setiap hari Jumaat, saya nampak Mukhtar ni balik daripada, tak tahu daripada mana. Seluar hitam, baju putih, songkok putih, kopiah putih. Bawa beg briefcase, jalan. Hari Jumaat petang dia lalu. Hari Jumaat petang dia sampai. Saya tanya, dari mana? Oh, ana dari Mahat Tahfiz. Oh, di mana? Ipoh. Hari Sabtu Ahad cuti. Jadi petang Jumaat dah boleh balik. Oh, nak tengok ayah di kampung. Ayah tak sihat. Bulan depan dia balik. Enta semua ni tak nak masuk tahfiz ke? Sekarang ni borang dah keluar. Kalau enta nak masuk, ana boleh ambil borang dekat pejabat. Oh, boleh ya? Minggu depan ana bawa borang. Isi borang. Dia bawa pergi. Bulan depan temu duga. Yang recommend saya masuk tahfiz, dia. Saya pun masuk tahfiz. Hafal Quran. Dia masuk awal 2 tahun pada saya. Yang seronoknya saya potong dia dulu. Saya habis 30 juzuk, dia tak habis lagi. Habis 30 juzuk di situ, saya mengajar di Tualang Sekah. Tahun 93. Mak tahfiz tepi Lombong. Mula-mula buka, kalau tuan-tuan perasan, jalan nak ke Malin Nawar, belah kiri, kat Tualang Sekah. Saya mula-mula mengajar situ. Ada 10 orang masa itu.
Kemudian patah balik ke Ipoh. Dia pula mengajar jadi guru Quran di Bagan Serai. Sekolah pondok di Bagan Serai. Bila saya balik ke Ipoh, saya panggil dia, mai duduk dengan saya, kerja dengan saya sebab saya nak buka sekolah tahun 2006, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan dia jadi imam dekat hospital. Masjid hospital Ipoh tu dia imam. Kemudian saya kata berhentilah jadi imam. Kamu ikut saya sebab saya nak buka tahfiz. Entah pegang tahfiz. Maka dia pun jadi guru tahfiz. Kerja dia sebelum subuh 5.30 tengok budak-budak baca Quran. Lepas sembahyang subuh dia dengar budak-budak hafal Quran. Pukul 8 pagi dia dengar budak-budak hafal Quran. Sampai ke tengah malam kerja dia Quran tuan-tuan. Itulah kerja Ustaz Mokhtar. Orang dia gemuk, perutnya boroi. Makan berselera. Dia ikut saya pergi naik kapal. Ana tak sihat lah Datuk. Jantung ana ni penat lah, rupanya sakit jantung. Balik masuk ICU. Bila masuk ICU, koma, doktor suruh balik lah. Balik koma slow diam. Satu pagi tu, dia semayang subuh. Baru keluar hospital tu, dia pakai jubah. Dia kata kat isteri dia, ambil jubah abang yang paling putih, yang paling bersih sekali. Ambil kopiah abang yang paling cantik sekali. Dia nunggu waktu subuh dengan isteri dia. Dia jadi imam. Habis jadi imam, dia kata kat isteri dia, abang nunggu kawan abang. Dia nak ambil abang. Dia berdiri dekat pintu grill. Nunggu. Cantiknya dia nampak. Oh, cantiknya. Isteri dia kata, abang cantik apa bendanya. Gelap lagi ni, baru lepas subuh. Tutuplah pintu tu, nyamuk. Abang duk tunggu kawan abang, ya Allah cantiknya. Apa benda cantik kita pun tak tahu. Dia buka pintu tu, dia jatuh, dia meninggal. Allah, tuan-tuan. Saya pergi, saya tengok dah tak ada dah. Jatuh betul-betul depan grill. Saya tak nak ubah sebab polis belum sampai. Belum datang HA hospital, doktor saya tak nak. Doktor kata, Datuk, dah tak ada dah sahabat kita ni. Baru kita ubah. Saya bawa ke sekolah saya, tuan-tuan. Bila nak mandikan mayat dia, saya tengok perut dia yang buncit tadi ni, yang besar ni, udah tak ada. Elok je nipis. Saya mandikan dia, kuku ni siap dah dipotong. Bulu ke apa, rambut semua dah. Rambut pun tak ada dah. Seolah-olah dia tahu dia nak mati kan. Itulah di antara orang yang paling ringan sekali saya uruskan jenazah selama saya hidup setakat ni, tuan-tuan. Menitik air mata saya bila saya tengok bersihnya badan. Dulu kolah perut dia begini, saya duk pegang perut dia, berperut. Bila mati, tuan-tuan, tak ada dah. Semua habis. Ringan untuk dia, tuan-tuan. Saya tak heran. Sebab apa saya tak heran? Sebab saya buka sekolah 2006. Sampailah dia mati 2018. Setiap malam di bulan Ramadan kami akan buat qiyamul lail. Setiap malam sepanjang sebulan Ramadan. Daripada mula buka 2006 sampailah tahun dia meninggal 2018. 12 tahun, tuan-tuan. Tiap-tiap malam dia jadi imam semayang. Taubat, hajat, tasbih, sampailah waktu bersahur. Allah bagi kat dia. Kalaulah tiap-tiap malam tuan-tuan buat qiyamul lail bulan Ramadan, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? Tuan-tuan, kampung kita tak ramai. Masjid kita pun tak besar. Kalaulah kita boleh pakat bulan Ramadan sebulan kita buat qiyamul lail. Habis tu bersahur macam mana, Ustaz? Bersahur dekat Balai Lintang. Mula-mula masjid keluar duit. Tuan-tuan tunggu minggu kedua, akan ada orang hantar makanan. Tak payah dah masak, orang hantar makanan,
Habis sahur, sembahyang subuh. Kami buat, tuan-tuan. Dulu saya buat mula-mula 25 orang. Sekarang tuan-tuan beratus-ratus orang. Ni nak datang bulan Ramadan tahun ini, dah booking dah. Padahal lambat lagi Ramadan. Tapi dia orang dah booking dah. Kami nak sebulan. Kami nak rumah untuk sebulan. Jom tuan-tuan, kita boleh buat persiapan untuk mati kita. Persiapan dengan sembahyang, persiapan dengan baca Quran. Kalau dah depan mata kita, Allah tunjuk dia ni orang Quran, dia ni rajin baca Quran, Allah jemput dia dalam keadaan yang sangat cantik, takkan kita nak mati dalam keadaan buruk? Sedangkan benda tu ada dalam rumah kita. Nama dia apa? Al-Quran. Saya tak boleh tidur. Berapa tahun saya tak ingat, saya tak boleh tidur. Saya lupa. Saya lupa berapa tahun saya tak boleh tidur. Saya lupa. Saya hanya boleh tidur kalau saya berjalan, naik kereta. Bukan berjalan kaki, duduk dalam kereta. Jarang saya berjalan kaki sambil tidur. Cukup jarang kan. Saya boleh tidur kalau naik kereta. Sebab tu saya suka berceramah. Sebab bila saya pegang mikrofon, dia jadi ubat. Sakit pun tak ingat sakit. Kalau orang tanya, Ustaz, apa Ustaz ubat sakit? Mikrofon. Ada hak bodoh pula dia tanya, mikrofon tu kena rebus dulu ke Ustaz? Ya, silakan. Rebuslah satu periuk, hang minum air dia. Bodoh betul, tak faham macam cakap. Yang kedua, saya suka berjalan sebab saya boleh tidur. Tuan-tuan tahu tak, saya bergerak daripada Ipoh tadi pukul 5.30. Jam dekat Timur Bulai lepas tol tu. Tol Ipoh tu jam. Saya tidur. Sampai tol Gopin. Dapat 15 minit, saya rasa lega lah. Sebab saya tahu, malam sat lagi saya tak tidur. Kenapa saya tak marah? Saya jumpa pakar sekretari, saya jumpa pakar doktor saraf, kenapa tak tidur? Macam-macam ubat saya makan, tak jalan. Saya kata, tak payah ubat. Sebab walaupun saya tak tidur, besok saya ceramah dengan selesa. Saya tak penat, saya tak mengantuk, saya tak apa-apa. Habis tu, saya bersyukur saya tak tidur. Sebab saya boleh baca Quran setiap malam. Tuhan nak suruh saya baca Quran, silakan baca. Tuhan nak suruh saya semayang taubat banyak-banyak, silakan. Kalau saya dah tak boleh tidur, tak mengambil peluang ni, saya lah orang paling bodoh sekali, tuan-tuan. Orang lain letak kepala tidur, orang lain tengah dengar ceramah pun tidur. Bila masa dia nak semayang, engkau pula tak tidur-tidur, tiba-tiba engkau tak semayang. Bodoh Ustaz Kazim. Sebab tu saya tak nak marah. Saya buka YouTube, Al-Quran 30 juzuk. Saya duduk atas sofa saya baca Quran. Sambil baca Quran, sambil dengar dia baca, sambil ikut dia baca. Ikut Imam Sudais baca, ikut Ramidi baca. Quran sekarang kan dah ada 30 juzuk. Siap dengan tulisan sekali, bunyi suara. Ikut yang tu. Kadang letih juga. Bila letih tengok Facebook. Kadang letih juga, rehat sekejap. Kadang-kadang saya pusing dalam rumah saya, tengok anak. Kadang-kadang keluar rumah, siram pokok. Tapi peluang yang kita kena ambil sekarang. Sebab nanti bila duduk dalam kubur, tak boleh baca Quran dah. Kalau duduk dalam kubur, tak boleh dah semayang, walaupun 2 rakaat. Sedangkan yang boleh menemani kita dalam kubur ialah Al-Quran. Bila saya kebumikan jenazah Ustaz Muqtah, saya menangis. Bila dia orang kampus tutup, menangis. Datang kawan saya tepuk belakang, sabarlah Zem, sabar. Saya kata, aku bukan menangis dia mati. Aku menangis sebab aku membayangkan yang masuk dalam liang lahat tu aku. Macam manalah yang masuk tu aku. Apalah aku nak jawab dengan malaikat. Yang tu aku menangis. Bukan saya menangis dia mati tu. Tu ajar dia.
Yang saya menangis sebab saya membayangkan, kalaulah aku jadi dia, kalaulah aku jadi mayat, orang ambil, orang tak dalam kubur, orang himpit dengan tanah, apa aku nak jawab, ya Allah? Yang tu yang saya menangis. Sebab tu sebaik-baik pengajaran ialah mati. Kalau kita tengok orang mati, kita tak ambil iktibar, kita lah orang paling bodoh, tuan-tuan. Minggu ni 2 orang pelajar pondok saya mati. Perempuan dua-dua. Perempuan dua-dua. Allahu Akbar. Uruskan mayat dia. Pelajar kita. Belajar bertahun-tahun, 10 tahun duduk dengan kita. Makcik-makcik ni 10 tahun, 16 tahun, 15 tahun duduk dengan saya. Semayang, makan, minum, baca Quran. Kuliah, melawak, bergurau. Tiba-tiba mati. Terasa. Saya tengok van jenazah ni. Inilah kenderaan aku yang terakhir. Tuan-tuan tak usah duduk bangga. Van mayat itulah kenderaan kita terakhir. Kita duduk tidur atas tilam empuk kita. Tak usah duduk seronok sangat. Tilam kita tu, tilam hak duduk dalam keranda tu. Berkongsi tilam tu. Jangan duduk seronok sangat bilik mandi besar. Nanti tempat mandi kita, bilik pengurusan jenazah tu. Jangan duduk bangga sangat baju kita mahal. Kain kapan dia, semua dapat warna putih. Tak ada apa. Tak usah duduk seronok sangat, rumah kita luas. Rumah tangga kita ada hak lama nak duduk kubur. Lama tu. Itulah nama dia mati, yang memutuskan kelazatan dunia. Yang ketiga, apa dia yang boleh duk teman kita dalam kubur, bagi cahaya kita? Sedekah. Bersedekah. Dan yang keempatnya, tuan-tuan, yang memberi kebaikan pada kita ialah bersilaturrahim. 4 benda ni kalau boleh kita buat. Semayang, jangan lupa. Kalau boleh ni masjid kita berjamaah, jadi ahli tetap. Sibuk macam mana pun aku tak tinggal semayang. Nombor 2, Quran. Jadi kawan kita. Kalau tak boleh hafal Quran, kita baca Quran. Saya taklah kata saya hafal Quran. Tapi bila orang baca Quran, saya boleh ikut dia baca. Pasang TV saya boleh ikut. Isteri saya kata, abang, buka TV, pasang YouTube, sambil dengar Quran, boleh tidur bang. Saya dengar Quran boleh tidur bang. Saya kata, dah, aku bila dengar baca Quran, aku nak ikut dia sekali. Sebab aku duk ingat. Dia tolong aku ingat. Hang tidurlah, mama tidur. Abang nak terbaca Quran. Lalah duk ngadak dia baca Quran. Doa ni, ya Allah, mudah-mudahan ni Quran ni ingatlah otak ni, ingatlah dada ni, jangan lupa. Jangan bagi lupa, mudah-mudahan Quran mengalirkan kebaikan dalam badan kita. Baca Quran tu. Jangan jemu. Jadilah ahli Quran. Kadang-kadang kita marah masjid pasang Quran. 15 minit sebelum bang maghrib baca Quran. Dibakarnya masjid. Ditembaknya masjid, dipecatnya, direpotnya masjid, bising. Awak dengar Quran pun awak dapat pahala tu. Yang konsert awak tak komplain, pampel awak tak komplain. Baca Quran yang memberikan syafaat pada engkau, kau komplain lah. Sayang tuan-tuan, tak ada lah orang nak tidur 5.45 baca Quran, orang nak tidur. Bang, as-salatu khairum minan naum. Ustaz lain lah, ustaz tak tidur. Saya ni kaki tidur. Abang, kalau abang nak tidur puas-puas, tidur dalam kubur. Tak ada siapa kacau. Tapi dalam dunia ni, selagi mana dunia, tidur abang akan dikacau. Kadang-kadang orang azan bunyi.
Kadang-kadang ayam berkokok bunyi. Kadang-kadang kucing barau, gatai, nak beromen, wow pun bunyi. Kadang-kadang ular masuk dalam rumah pun kacau abang tidur. Kalau abang nak satu masa yang orang tak kacau abang langsung, nama dia mati. Dan tempat dia ialah kubur. Itulah tempat yang orang tak kacau abang. Dengan syarat abang buat persiapan yang saya sebut tadi. Sembahyang, baca Quran, bersedekah yang ketiga. Tu tuan-tuan nampak, sebelum ceramah dah bungkus dah makanan tu. Nasi ke apa ustaz? Nasi. Siapa sedekah? Belum ceramah lagi. Tak tahu orang di luar tu ada ke tidak. Kan kursi saja di luar kan. Saya tengok di luar ada kursi di situ, ada skrin di dalam ni. Ramai benar orang ni tuan-tuan ni. Saya berjalan tu sampai ke hujung. Sebab saya tak pernah sampai. Kalau saya sampai, saya lupa tuan-tuan ni. Itu cerita selalu terus sampai ke balai polis, sampai ke masjid, apa ke kampung tu susun, apa ke nama kena. Daripada jalan luar makin sunyi pula. Kelapa sawit pula hujung mana pula kita pergi ni kan, lembuh kita terjentuh alam mana kan. Tak nampak rumah pun, nampak sawit je. Tapi bila keluar ramai pula orang. Tuan-tuan ni teringatkan saya macam ceramah di Sarawak. Nak sampai tempat ceramah tu, sungai, buaya, semuanya ada. Ladang sawit, ladang. Dalam hati saya kata, ya Allah, ada orang ke Sarawak ni? Bila sampai tempat ceramah tuan-tuan, beribu-ribu orang, Masya Allah. Tak boleh lawan kita di Semenanjung. Memang tak boleh lawan tuan-tuan. Dia meminat benar ceramah. Serupa tuan-tuan, selalu tadi sawit. Pekan Nenah ada apa? Bukit Pekan, Pekan Nenah pula tuan-tuan. Mana orang? Bila datang sembahyang, Masya Allah. Alhamdulillah. Bila saya sampai je, tengok, Masya Allah, dah ada dah orang sedekah makanan. Besar pahala. Akak-akak jangan tak ambil pula. Akak ambil pun pahala juga. Jangan tak ambil, jangan ambil. Kalau ambil dapat pahala kat dia, biar dia. Jahat betul perangai ni. Buruk benar perangai ni. Dah orang bagi tu ambil dah, makan tu pahala juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasihlah dapat nikmat ya Allah, makan. Cara nak bagi orang ramai datang, salah satunya ialah makan. Tuan-tuan buat je. Tulis tu, ceramah perdana Ustaz Kazim Ilyas. Jamuan makan malam disediakan dalam braket kambing perap. Orang kampung pun datang tu. Mana kambingnya? Belum siap. Bawa ke makan. Jadikan macam orang di parit tadi. Masing-masing datang bawa makanan. Macam orang dulu-dulu. Tok Imam bawa nasi, Haji Din bawa sate, Kak Nak bawa agar-agar, Kak Leha bawa nasi biryani, Haji Dola bawa cucur, Haji Din bawa ikan goreng, Hajah Maziah bawa nasi putih, Haji Mat bawa siang kosong. Yang mana faham, tak faham sudah. Waktu sembahyang maghrib begini ngisi. Bawa balik tuan-tuan. Bukan orang sini lah, di Afrika ni cerita ni tuan. Jom tuan-tuan, itulah nama dia, menyambung silaturrahim. Tuan-tuan jangan pandang-pandang macam itu, biasa-biasa tu. Itu cara orang dulu mendatangkan kasih sayang. Buat makan-makan macam ni, jamuan-jamuan macam ni, mendatangkan kasih sayang. Secara tak langsung bersalam. Bila bersalam tu erat silaturahim. Parti-parti tolak tepi, politik tolak tepi. Kami sini tak ada gaduh-gaduh, bendera semua tak ada ustaz. Kami sini semayang ni orang ustaz. Nanti waktu kempen, waktu ngundi kami pangkah. Habis pangkah kami balik ustaz. Kan seronok hidup macam itu. Ini kempen 24 jam, 24 hari, 24 jam, setahun, 5 tahun. Kamu tak ada pencen ke? Orang bercakap tentang mati, kamu bercakap siapa nak ambil kerusi. Tak habis-habis kamu apa? Yang pegang kerusi, yang dapat kerusi, yang tak dapat kerusi pun akan mati. Kenapa tak buat persiapan untuk mati? Kamu nak benda kerusi ni, ambil lah. Janji aku tak gaduh dengan kamu. Janji kamu tak ngumpat aku, dan aku pun tak ngumpat kamu. Dan orang-orang di bawah aku pun tak ngumpat. Sama-sama belok.
Kalau kamu nak sangat ambil, cuba fikir macam tu. Wah. Tu tengok cerita hang jebat hang tua. Ahmad Mahmud jadi jebat. Dia pegang kerih ni. Hang tua pi Romli, Ahmad Mahmud hang jebat. Tak boleh tikam tua. Pada firasatku tua. Selagi Kristan Mengsari ini berada di tanganku, kau tidak akan dapat membunuhku tua. Nampak? Sebab tu orang ambil saya jadi hero. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kemudian dia lemparkan kerih dia. Kau ambillah keris Tameng Sari ini. Berikan keris kau kepada aku tua. Kita akan bertarung buat penghabisan. Patah sayap bertongkat paruh. Namun gunung kudaki juga tua. Boy, gaduh tak ni. Itu yang nanti keluar filem jangan lupa tengok nanti. Aku malas gaduh engkau. Kau nak bunuh sangat, kau ambillah keris aku. Mak main keris kau. Kau tikamlah aku tu. Oh, ini cerita jebat dengan tu. Yang kita hari ni apa benda yang kita nak rebut ni apa tuan-tuan? Yang dapat pemati, yang tak dapat pemati. Besok dalam kubur, siapa yang boleh cover kita? Siapa yang boleh backup kita? Siapa yang boleh tolong backup kita? Tak ada siapa tuan-tuan. Yang boleh backup ialah diri sendiri. Jom jadi orang baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jadilah orang yang buat amalan yang Allah redha. Wa an a'mala salihan tardahu. Buatlah satu amalan yang Allah redha. Jadi itulah hijrah kita. Aku nak jadi orang baik. Pendek cerita senang. Ceramah kita hari ni 1 jam setengah. Kalau orang tanya apa yang hang dapat pada ceramah Ustaz Kazim, aku nak jadi orang baik. Cukup. Abang-abang, kalau isteri tanya apa yang abang dapat ceramah Ustaz Kazim, aku nak jadi orang baik. Abang, Ustaz Kazim kata apa malam tadi? Ceramah dia tadi kata apa? Kira jelas lah. Iyalah dia kata apa? Kira terang lah. Yelah orang muda terang benar lah. Yelah abang, dia kata apa abang? Oi, kira terang benar lah. Tak nampak sakit pun, nampak sihat elok. Dia kata apa? Rupanya dia tidur tuan-tuan. Bukan orang sini lah, dia ada Afrika ni tuan-tuan. Tosah cakap banyak lah. Aku nak jadi orang baik. Sebab apa? Sebab aku nak mati lepas ni. Dah, tutup buku. Mat, jom ngendak. Aku dah jadi orang baik. Aku tak nak ngendak-ngendak orang lagi dah. Dan ada nombor bagusnya. Mana dapat aksiden depan tu. Jom tikam. Aku nak jadi orang baik. Aku tak mau. Aku tak mau tikam nombor dah. Leha, kamu tahu tak? Tak, Kak Ayah. Saya tak nak ngumpat orang. Saya nak jadi orang baik. Kak Ayah nak ngumpat pergi cakap seorang. Saya tak nak. Kan senang. Saya nak jadi orang baik. Aku kalau dapat budak ni aku belasah je. Tak mau, aku tak nak belasah dah. Dulu betul aku teko, sekarang tak mau dah. Aku dah jadi orang baik. Kalaulah aku nak jadi orang baik dan aku nak mati, insya-Allah boleh ubah diri kita. Jom kita pegang kata-kata ni tuan-tuan, sempena dengan Hijrah 1444. Saya dah ceramah tuan-tuan 30 tahun. 30 tahun saya ceramah daripada tahun 90. 92, 90 gitulah. Belum kahwin lagi. Saya kahwin tu 94. 30 tahun saya ceramah, inilah kali pertama saya sampai kampung tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi 30 tahun dari sekarang. Baik, cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.